Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kaffa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Semati yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat, kekal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesihatan dan keafiatan yang berterusan serta kekuatan yang baik untuk meneruskan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya ianya meraih taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Az-Zumar, dua ayat sebelum berakhirnya surah Az-Zumar, ayat tersebut menceritakan tentang keadaan manusia di dalam dua puak, di dalam dua bahagian, di dalam dua kumpulan dan di dalam dua rombongan. Ayat yang pertama tadi menceritakan tentang keadaan manusia yang apabila dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serombongan dia. Dengan serombongan dia. Rombongan yang pertama iaitu rombongan geng-geng kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila geng-geng kafir, geng-geng yang suka menderhakai Allah, satu kumpulan dan satu kelompok yang suka mencari kemukaan Allah, maka di hari perhitungan, di hari kebangkitan di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Adakah hari ini berkenaan cerita tentang hari ini pernah dikhabarkan oleh Rasul yang terdahulu ataupun ada manusia yang menceritakan kepada kamu tentang hari ini? Maka dia jawab,
ada. Qalu bala, sudah pasti ada orang yang menceritakan tentang hari kebangkitan. Lepas tu awak jadi macam tu, walakin haqqas kalimatul azabi 'alal kafirin. Kami ni selalu ikut jalan-jalan yang nak menempah azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mai satu suara bagi tahu, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Datang satu suara lagi suruh, pergilah kamu semua ni yang jadi manusia yang selalu mencari kemukaan Allah ketika mana di dunia dulu, hampa pi berkumpul, pi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada kesombongan yang kamu lakukan di dunia dahulu, yang tak nak tunduk dengan ajaran dan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu kelompok yang lain, kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah, disuruh kepada mereka untuk hadir di hadapan Allah, lalu disuruh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan pintu syurga Allah, lalu pintu syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut buka secara automatik di hadapan mereka. Lalu diucapkan dengan lafaz salamun alaikum tibtum, kamulah golongan-golongan yang selamat, kamulah golongan-golongan yang berjaya, kamulah golongan-golongan yang sejahtera, dan kamulah golongan-golongan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di dalam syurga Allah, kekal selama-lamanya di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, semuanya bergantung di atas amalan kita. Sama ada kita duduk hidup di dunia ni, kita nak ikut Allah ataupun kita nak ikut jalan selain daripada Allah. Al-Quran jelas, Al-Quran menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang lurus bagaimana keadaannya, dan Al-Quran pun menjelaskan jalan-jalan kekufuran bagaimana keadaannya, berdasarkan dengan iman dan kemahuan kita sendiri untuk nak memilih jalan mana yang perlu kita ikuti di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu mendatangkan faedah kepada kita sekalian untuk mengambil istifadah yang baik daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Kita masuk di dalam tajuk baru, iaitu berkenaan dengan hari dan malam serta hari Jumaat akan dibangkitkan. Cerita tajuk pada pagi ini berkisar berkenaan dengan hari kebangkitan tu bila nak berlaku. Cerita yang tu, Nabi SAW, muka surat 263, betul ya? Betul. 264. Orang mukmin akan bertemu dengan dua malaikat. Yang tu. Okey, tajuk yang tu. Orang mukmin akan bertemu dengan dua malaikat dan amal solehnya ketika bangkit daripada kuburnya. Cerita yang sebelum ni iaitu cerita hari kiamat tu, hari kebangkitan akan berlaku pada hari Jumaat. Itu yang kita dah pelajari dah pada minggu lalu. Yang pentingnya hari Jumaat itu hari yang cukup mulia di dalam kita hidup beragama. Hari apa pun hari yang paling best, hari yang apa pun hari yang paling bagus, hari apa pun hari yang paling besar di dalam agama Allah, hari Jumaat, Yaumul Jum'ah. Hari Jumaat itulah hari yang penuh kesucian di sisi Allah SWT. Bahkan hari sebagai yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ibu-ibu panas tak? Panas? Kipas, nak kipas menyala ke? Kipas tak pusing? Allah, kipas tak pusing. Macam mana lah nak bagi pusing? Ada switch tak kat situ? Tolong tekan, kesian kat ibu-ibu. Siapa yang tahu, tolong tekan. Sekali dia pusing lah. Sambil-sambil kita baca kitab ni, sekali dia pusing, insya-Allah. Sekali dia pusing sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, tajuknya orang mukmin akan bertemu dengan dua malaikat dan amal solehnya ketika bangkit daripada kuburnya. Telah dihuraikan dalam bab yang lalu suatu hadis marfu' daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, apabila hari kiamat tiba, maka malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan datang kepada setiap hamba untuk memberi sebuah kitab yang terikat pada lehernya.
Kemudian hadirnya kepadanya dua malaikat, yang satu berkata-kata dan yang satu lagi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinyatakan oleh Abu Nuaim daripada Thabit Al-Bani ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala Hamim As-Sajdah, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cuba tengok ayat ni. Ayat ni berada di dalam juzuk yang ke-24. Cerita Abu Nuaim Sabit Al-Bani ketika mana dia membaca Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah tu maksud apa? Hamim di dalam surah Hamim. Surah Hamim ni apa dia? Surah Ghafir, surah Dukhan, surah Jasiyah, surah Az-Zukhruf. Yang tu surah-surah yang dinamakan Hamim. Di dalam Hamim tersebut, dalam surah-surah Hamim yang 4 ni, ada satu surah lagi Hamim yang di dalamnya ada surah As-Sajdah. Ada ayat yang sajadah, iaitu surah apa? Surah yang dibacakan ini iaitu surah Fussilat. Surah Fussilat ni ada satu ayat di dalamnya, ayat As-Sajdah di dalamnya. Sampai pada satu ayat iaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ni cerita kepada kita identiti manusia yang selalu hidup istiqamah beramal kepada Allah. Ayat ni satu motivasi kepada orang yang rajin beramal soleh walaupun sedikit, tetapi istiqamah dia di dalam beramal. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang rajin istiqamah beramal soleh kepada Allah. Ayat ni cerita apa? Ayat ni kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang mempelakui Allah itu Tuhan dia. Dia mempelakui kata Allah itu Tuhan dia, kemudian dia istiqamah di dalam beramal soleh. Nampak tuan-tuan, sambil-sambil kita duduk mengaji, kipas pusing tuan-tuan. Ini kerja Allah. Ada siapa dia pergi tekan switch dalam, dia pusing kan. Jadi syukur, sejuk. Dan para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu berasa sedih hati. Maksudnya apa? Orang yang rajin beramal soleh, orang yang rajin istiqamah beramal soleh kepada Allah, malaikat akan turun dia. Turun buat apa? Turun kata kepada dia, jangan sedih dan jangan takut dengan kehidupan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada para malaikat, sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku yang istiqamah di dalam beramal soleh kepada Allah. Yang ini satu motivasi yang cukup hebat. Bila kita dah beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji kita. Ujian tersebut kita hadapi dengan amalan-amalan yang istiqamah yang selalu kita dok buat. Maka ketika itu para malaikat kata jangan sedih, jangan takut, dan sampailah berita gembira kepada mereka ini. Apa dia berita gembira? Syurga yang dijanjikan kepada mereka ni, syurga yang akan berkekalan kepada mereka. Siapa dia? Orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ganjaran ataupun satu reward yang cukup hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa hidup beristiqamah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, istiqamah ni maksud apa ustaz? Berlanjutan di dalam kita beramal soleh walaupun sedikit, tetapi ianya berkekalan sampai ke akhir hayat. Itu cukup cantik tu. Jangan buat amalan banyak, amalan tetapi satu pun tak istiqamah. Tengok orang buat, kita pun nak buat macam tu. Tengok orang buat, boleh buat macam tu, kita pun nak boleh buat macam tu. Jangan. Tanya keupayaan diri kita, mengikut kemampuan kita, mengikut kudrat yang Allah berikan kepada kita. Sama ada kita mampu buat ataupun kita tak mampu buat. Buat yang mana mampu, tetapi berterusan di dalam beramal sampailah ke akhir hayat kita. Itulah namanya istiqamah. Boleh InsyaAllah. Saya yakin yang di hadapan saya ni ibu-ibu dan ayah-ayah yang senantiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pemberian
kesihatan dan keafiatan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian Abu Nuaim berhenti pada ayat ini dan berkata, diriwayatkan hadis kepada kami bahawa seorang hamba mukmin ketika mana dibangkitkan daripada kuburnya akan ditemui dua malaikat yang senantiasa menemaninya ketika di dunia. Kedua malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut dan jangan bersedih, tetapi bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ayat tu dia ada hubung kait dengan apa peristiwa yang akan berlaku setelah kita dibangkitkan di alam kubur nanti. Bila bangkit di alam kubur nanti, dalam keadaan kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi kepada kita sekalian? Kita bangkit daripada kubur tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dua malaikat ni. Dua malaikat ni dia kata apa ya? Malaikat ni kata, jangan takut dan jangan sedih, gembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan untuk kamu. Sebab apa? Sebab dulu kita waktu hidup di dunia, banyak amalan yang kita istiqamah, kita perform di dalam amalan-amalan tersebut dengan penuh istiqamah yang baik. Masya Allah, ini ganjaran yang baik. Abu Nuaim berkata, Allah Subhanahu Wa Taala lalu menghilangkan rasa takut daripada dirinya dan memberi ketenangan yang kelihatan jelas daripada sorotan mata mereka. Ketika manusia amat murung dan bermuram dulja pada hari kiamat, hamba yang mukmin amat ceria dan bahagia kerana telah mengikut petunjuknya dan kerana amal soleh yang dilakukannya ketika mana di dunia dulu. Masya Allah. Ayat ni dia menyokong di dalam suratul Nahli juzuk yang ke-14. Di dalam suratul Nahli juzuk yang ke-14, Allah Subhanahu taala bagi tahu, saya tak ingat ayat berapa, mungkin ayat 80 ke mungkin ayat 72, saya tak ingat. Ayat dia berbunyi, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ayat tu cerita keadaan manusia yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Lelaki ataupun perempuan yang dok buat amal soleh, Allah janjikan dia kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan di dunia. Ayat yang kita bacakan tadi pula cerita keadaan dan kebahagiaan bagi orang yang beramal soleh yang akan mendapat ketika mana di hari kebangkitan, selepas daripada dibangkitkan daripada kubur tersebut. Maksudnya apa? Orang yang beramal soleh di dunia ni, dia rajin beramal soleh, maka dia akan dibangkitkan di dunia dan di akhirat kelak dalam keadaan dipenuhi dengan dihilangkan segala rasa takutnya, dihilangkan segala kesedihannya, bahkan diberikan berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang waktu hidup di dunia rajin beramal soleh kepada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita menjadi manusia yang beramal soleh di sisi Allah Subhanahu taala dan dinobatkan sebagai orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala berkekalan sampailah kita bertemu dengan Allah nanti. Insya-Allah Ibu ayah yang dikasihi sekalian. Kedatangan amal soleh dan amal buruk. Amru bin Qais Al-Mallai berkata, hamba yang mukmin ketika mana keluar daripada kuburnya terus disambut oleh amal solehnya dengan bentuk yang amat indah dan bau yang amat harum. Dia, yakni amal solehnya, berkata, adakah kamu mengenaliku? Hamba mukmin menjawab, tidak. Aku hanya tahu bahawa Allah SWT telah membentuk rupamu dengan amat indah dan bau yang amat harum. Dia, yakni amal soleh, menjawab, demikianlah juga kamu ketika di dunia. Aku adalah amal solehmu sepanjang masa aku menunggangmu ketika di dunia. Maka hari ini tunggangilah aku. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ibu-ibu ayah sekalian? Yang kedua, kita dapat poin pada pagi ini. Yang kedua, apabila kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh tunggu kita dah. Amal soleh apa ustaz? Amal soleh yang kita bangun sembahyang tahajud setiap malam tak pernah tinggal. Amal soleh yang kita rajin baca Quran setiap hari tak pernah tinggal. Amal soleh kita sedekah yang kita selalu berikan setiap hari tak pernah tinggal. Amal soleh kita yang rajin kita duk berzikir kepada Allah tak pernah tinggal.
amal soleh yang selalu kita sembahyang sunat setiap hari tak pernah tinggal, solat duha yang selalu kita kerjakan setiap hari tak pernah tinggal. Dia bangkit, kita nak bangun nanti ketika mana di yaumul mahsyar, celik-celik mata kita, kita duk celik mata tu, amal soleh duk tunggu kita. Allahu Akbar. Amal soleh tu duk menanti kita. Dia kata apa? Bau dah. Bau apa? Bau wangi dalam keadaan yang cukup wangi. Allahu Akbar. Kita tak suka kan bau yang pelik-pelik selain daripada wangi. Kita tak suka. Walaupun nama dia minyak wangi, tapi kalau bau tak sedap kita tak suka juga. Betul kan? Ada Pak Haji baru balik daripada Mekah. Dia kata, ni Ustaz, saya hadiah kat Ustaz. Bau apa ni? Tak tahu Ustaz. Saya yang tahu yang ni daripada Mekah. Kita kata wangi aja, wangi. Haji dah bau, tak bau lagi. Tapi lepas kata wangi, bagi kat kita. Bila bagi kat kita, kita calik depan dia tu, dekat tangan kita. Dia pun tengok, alhamdulillah Ustaz pakai minyak wangi kita. Nabi pun buat perangai macam tu juga. Nabi kalau orang bagi dekat dia, Nabi lala tu juga Nabi pakai ataupun Nabi guna, nak tunjuk kata Nabi tu besar hati di atas pemberian orang kepada dia. Kita bila buat macam tu, kita pakai, kita calik kat tangan kita, dia pun tengok, alhamdulillah, terima kasih Ustaz pakai minyak wangi saya. Kita pakai tu, kita balik rumah. Bila kita balik rumah, kita sampai di rumah, bini bau. Dia kata, apa busuk sangat ni? Apa busuk sangat ni, pakai apa? Pergi duduk tak mana sampai bau macam ni? Kita kata, yang ni jangan main-main ni. Yang ni minyak wangi daripada Haramain. Haramain, apa bau macam ni? Tak payah pakailah bang, pening kepala, bengit baunya. Allahu Akbar. Kita kata apa? Yang ni aku akan pakai juga sebagai nak memberi asbab kebahagiaan dan pahala kebaikan daripada orang yang memberikan kepada saya. Saya pun pakai. Tapi tak pakai di rumah lah tuan-tuan. Nak keluar rumah baru pakai. Balik terus tak bau dah. Tak tahu macam mana boleh hilang bau. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak bau wangi tu keluar daripada kubur, bau wangi. Kemudian dalam keadaan wangi tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Mulia dengan apa? Ada tunggangan yang akan menunggang kita, yang akan kita tunggangi dia. Apa dia? Amalan kita. Cuba tuan-tuan bayang, berjuta-juta ramai manusia penuh di padang mahsyar tersebut, tiba-tiba ada kita yang dalam keadaan kita tersebut, orang lain dalam keadaan bermuram dulja, orang lain dalam keadaan bermasam muka. Kita ketika itu dalam keadaan kita berseronok, ceria yang tak amat sangat. Masya Allah. Sebab apa kita ceria? Sebab dulu kita dah bersusah payah beramal soleh kepada Allah. Sebab apa kita ceria? Sebab dulu kita sanggup bangun tengah malam untuk nak bermunajat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Sebab apa kita ceria? Sebab dulu banyak dah kita korbankan wang ringgit kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Now, hari ketika mana kita dibangkitkan di hadapan Allah, Allah hilangkan segala penderitaan kita. Allah hilangkan segala rasa takut kita. Kita takut tuan-tuan. Takut waktu bila? Takut waktu dibangkitkan di hadapan Allah. Takut kita sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Tetapi ingat, bila amalan-amalan soleh yang kita ukirkan di dalam kehidupan kita di dunia ni, maka ianya akan membahagiakan kita dan akan menggembirakan kita dan akan menceriakan kita di sana. Tapi kena yakin lah. Kena istiqamah, kena yakin, kena betul-betul yakin dengan ayat Allah SWT. Boleh insya-Allah sama-sama kita yakin dengan janji Allah. Kemudian bila dibaca ayat ni, orang kafir pula keadaan dia macam mana? Keadaan orang kafir disambut oleh amal perbuatan mereka dalam bentuk yang amat buruk dan bau yang amat busuk. Dia yakni amalan perbuatannya itu berkata, adakah kamu mengenaliku? Hamba yang kafir menjawab, aku tak kenal hang. Aku hanya tahu bahawa Allah SWT telah menciptakanmu dalam bentuk yang amat buruk dan bau yang amat busuk. Dia yakni perbuatan amalnya menjawab, demikian juga kamu ketika di dunia, aku adalah amalan perbuatanmu. Sepanjang masa aku senantiasa menunggangmu ketika di dunia, maka hari ini tunggangilah aku. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat apa? Qad khasira allazina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awdharahum ala zuhurihim
ala sa'a ma yazirun. Apa maksud ayat ni? Sesungguhnya telah rugilah orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhannya, tak percaya dengan pertemuan dengan Allah. Yang ni siapa dia selalu? Orang kafir. Orang yang beriman dia percaya sungguh-sungguh. Sehinggalah apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah kesalnya kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas belakang mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikulkan itu. Surah Al-An'am pada ayat yang ke-31. Masya Allah. Ini perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kerugian ketika mana di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, Al-Qadahi Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, dari segi sanadnya periwayat hadis ini tidak mencapai darjat sahih. Dia kata apa? Tak sampai darjat sahih, tetapi boleh diguna pakai untuk merangsangkan kita semangat di dalam beramal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian juga dengan langit. Nak cerita pula keadaan kita, di mana kedudukan kita waktu Allah gulingkan bumi dan kemudian Allah gantikan pula dengan tempat yang lain. Allah nanti dia guling habis bumi ni. Dia macam kita duk lipat tikar yang panjang. Macam itulah Allah guling nanti, dia guling habis bumi ni, ganti dengan bumi yang lain. Allah boleh buat tak? Boleh. Gambaran demi gambaran yang ditunjukkan di dalam surah An-Naba pada dalam juzuk surah An-Naba tersebut cerita tentang hari-hari kebangkitan. Cukup hebat. Tuan-tuan boleh baca ayat di dalam tu, tuan-tuan boleh tengok sendiri sebagai muhasabah di dalam kehidupan kita. Yang hari kebangkitan tu Allah boleh buat apa saja kepada kita sekalian. Allah cerita dalam keadaan kita hidup di dunia ni, tiba-tiba bintang yang di langit tu bertaburan jatuh ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukit-bukit terbang habis, jadi kapas ya, tak ada apa. Keadaan demi keadaan dihancurkan, tak ada apa kesan sedikit pun. Lapang, jauh mata memandang, tidak nampak apa pun kesan-kesan dunia ni. Semuanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hari permulaannya kebangkitan ketika mana hari mahsyar nanti. Mus'ab la'an Sauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab la'an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula ni maksud apa? Ibu-ibu ayah sekalian, maula ni maksudnya boleh kita katakan tukang gaji ya, ataupun hamba ataupun pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika aku sedang berdiri di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemimpin Rabi' agama Yahudi menghampiri kami dan berkata, keselamatan ke atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca hadis dengan lengkap sampai pada pertanyaan pemimpin Yahudi itu. Dia kata apa? Di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian juga dengan langit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia berada di tempat yang gelap di bawah titian as-sirat. Dengan lengkap hadis ini akan dijelaskan kemudian kelak. Muslim dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis yang sama daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah, daripada Ali bin Musyir, daripada Daud bin Abu Hind, daripada Asy-Sya'bi, daripada Masruq, daripada Aisyah. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat fa aina yakunu an-nasu yauma idzin qala ala sirati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah, iaitu pada hari ketika mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Surah Ibrahim pada ayat yang ke-48, di mana manusia ketika itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, di atas titian siratal mustaqim. Allahu akbar. Waktu bumi duk hancur ni, waktu bumi duk lipat ni tuan-tuan ibu-ibu ayah sekalian, Allah nak tukar dengan bumi yang lain. Waktu tu kita berada di mana? Di atas titian sirat. Di atas titian sirat. Dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya,
yang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tangan Allah ni, jangan kita anggap tangan Allah tu sama macam tangan kita. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tu tak boleh semisalnya sama macam keadaan makhluknya, tak boleh sama. Ya? Maksud tangan tu maksudnya kuasa. Maksud tangan tu maksud apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci dia, maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-67. Di mana orang mukmin ketika itu? Nabi SAW menjawab, mereka berada di atas titian sirat, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Aisyah. Hadis ini hasan lagi sahih. Hadis ini hadis sahih. Maksudnya apa? Keadaan kita ketika mana bumi digulingkan ni, kita berada di mana? Di atas titian sirat. Habis kita. Titian sirat tu pun dah halus dah tuan-tuan. Halus sangat. Orang kata rambut ni dibelah 70. Rambut belah 70. Allahu Akbar. Rambut selai belah 70. Bukan rambut semua satu kepala kita ni belah 70. Sebab kita pun tak berapa nak ada rambut. Jadi rambut selai ni potong 70. Masya-Allah. Agak-agak halus dia macam mana? Allahu wa rasuluhu alam. Allah saja yang maha mengetahui. Nak cerita apa? Kita yang melalui di atas titian sirat ni, Allah tunjuk nanti berbagai-bagai keadaan manusia yang akan melalui titian sirat berdasarkan dengan amalan. Berdasarkan dengan amalan kita sendiri. Amalan apa Ustaz yang nak boleh bagi jadi laju ni Ustaz? Allah, dia nak apa? Dia nak RFID tuan-tuan. Grafik. Kita duk pergi Plaza Tol tuan-tuan. Kita duk naik Plaza Tol. Keluar masuk Plaza Tol, duk keluar main ni tuan-tuan, duk pergi patah balik ni. Kita bila kita berada di dalam golongan smart tag tuan-tuan, kita rasa seronok sebab dipermudahkan perjalanan kita. Dan ada satu lagi golongan yang jenis touch and go. Touch baru go tuan-tuan. Kalau tak ada kad untuk nak touch, no go tuan-tuan. Yang tu bahaya. Tapi ada satu golongan lagi yang susah payah sikit. Golongan yang jenis cash. Bila dia sampai kat Plaza Tol, baru dia gelabah cari duit shilling. Kat mana yang ada dalam kereta ni, semua dia selongkah habis. Yang ni payah kan? Yang ni bahaya. Sampai kadang-kadang sampai satu tahap tu, dia pergi bagi tahu kat kakak Plaza Tol tu, kakak, duit tahu apa nak cukup ni kak? Ada 5 kupang lagi tak cukup. Boleh kakak lepaskan saya? Nanti saya patah balik, saya bayar balik. Kakak tu pun tengok atas bawah, dia kata Pak Haji ni, ya Allah, dia boleh duk melawak main macam ni. Nanti aku yang jadi masalah nanti sebab short 50 sen. Jadi kakak ni pun tengok atas bawah, dia kata mengenangkan ayah dia yang dah meninggal dunia, dia kata apa? Tak apa, jalan lah. Pakcik doakan saya pakcik supaya saya ni selamat dunia dan akhirat. Pakcik tu pun angkat tangan, dia pun belah macam tu. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau di dunia kita dah rasa susah macam tu, sedikit yang tak seberapa ni tuan-tuan, apatah lagi di akhirat kelak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan demi keadaan orang yang melalui titian sirat. Quran cerita tuan-tuan, wa minhum man yamshi ala batnihi, ada yang jalan melalui perut dia, jalan mengesot di atas titian sirat. Wa minhum man yamshi ala batnihi, dia jalan menggunakan perut, dia jalan dalam keadaan mengesot, dia jalan dalam keadaan duduk jadi macam ulat dia ni duduk jalan ni. Sebab apa? Berdasarkan dengan amalan dia. Susah dia. Dan dia belum pasti lagi untuk sama ada dia boleh melepasi titian sirat itu dalam keadaan aman. Tuan-tuan tahu keadaan kita melalui titian sirat tersebut, Nabi SAW menyaksikan segala perjalanan kita tersebut. Nabi kata apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Wahai Allah, selamatkanlah umat aku itu, selamatkanlah umat aku itu, selamatkanlah umat aku itu. Siapa yang sebut tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia sebut? Sebab dia sayang kita. Sebab apa dia sayang kita? Dia tak nak kita menderita jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tu ya. Nabi ni kalau kita nak tengok, kita tahu dia ni banyak
gadai nyawa, gadai pengorbanan, gadai keringat dia, bersusah payah untuk umat dia, Nabi kita ni. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah cerita jelas dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-40 kalau tak silap saya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi ketika mana disuruh oleh Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran, bila sampai pada ayat tersebut Nabi kata berhenti, hasbuk, berhenti Sa'd. Sebab apa berhenti Sa'd? Mengenangkan keadaan umatku ketika mana dibangkitkan kelak, bagaimanalah keadaan mereka ketika itu aku jadi saksi kepada mereka. Nabi risau. Sebab apa Nabi risau? Sebab Nabi sayang kita. Kita tanya balik diri kita, adakah kita menyayangi Nabi SAW di dalam kehidupan kita? Apa bukti kita sayang kepada Rasulullah SAW? Tepuk dada tanya iman kita. Ada tak bukti-bukti yang boleh menjadi asbab kita cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW? Ada orang katakan, Ustaz, ada Ustaz. Apa dia? Kami duduk dalam majlis ilmu, kami nak dengar tentang kebesaran Allah dan keagungan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu adalah orang yang sedang membina kasih sayangnya kepada Nabi SAW. Nabi suruh kita, Nabi kata apa? Apabila kamu melalui di dunia, kamu hidup di dunia nanti, apabila kamu bertemu dengan taman-taman syurga, kamu duduk dalam tu. Sebab apa nak duduk dalam tu? Sebab itu taman-taman syurga yang apabila kalau kamu duduk situ, Allah ampun dosa kamu dan Allah akan angkat darjat kamu. Nabi suruh dan Nabi suka kita buat benda macam tu. So tuan-tuan, pada pagi ni, ibu-ibu ayah sekalian yang duduk dalam majlis ilmu ni, kita sedang membina cinta kita kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sikit sebanyak Allah titipkan kasih sayang kita kepada Nabi SAW dan bertambah cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, diriwayatkan daripada Mujahid, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, cuba tuan-tuan tengok hadis daripada Ibnu Abbas. Bila Ibnu Abbas, selalunya hadisnya sahih, sebab dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi SAW di dalam kehidupan dia. Dia berkata, tahukah kamu apa yang akan dilakukan oleh neraka Jahannam? Aku menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, pasti, demi Allah kamu akan mengetahuinya. Aisyah memberitahu kepada aku bahawa dia bertanya kepada Rasulullah mengenai firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar pada ayat 67 yang di atas itu, di mana manusia ketika itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka di titian di atas neraka Jahannam. Tuan, ibu ayah sekalian, yang nak selamat kita apa? Yang nak selamat kita amalan-amalan sunnah kita. Yang nak selamat kita solat tahajud kita. Yang nak selamat kita sedekah kita. Yang nak selamat kita zikrullah kita kepada Allah. Yang nak selamat kita duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Mana ustaz tahu duduk dalam majlis ilmu ni boleh selamatkan kita ni daripada terkena neraka Allah dan supaya kita ni jadi manusia yang laju masuk dalam syurga Allah. Baca hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa kata Nabi? Sesiapa yang selalu berjalan di atas muka bumi Allah dan mempermudahkan urusan di dalam majlis ilmu, maka Allah akan mempermudahkan perjalanannya nak menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Laju tak ustaz? Laju. Lebih laju daripada buruk, lebih laju daripada smart tech, lebih laju daripada refit, lebih laju daripada segala-galanya. Pantas kilat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terus mendapat kemenangan di sana, masya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah SWT ini, insya-Allah. Hadis ini hasan sahih lagi gharib menurut bentuk lafaz yang seperti ini. Beberapa hadis tersebut menunjukkan bahawa langit dan bumi akan dilenyapkan dan diganti. Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan bumi yang lain sebagai tempat bagi manusia setelah mereka berada di atas titian. Sama sekali bukan seperti yang disangka kebanyakan orang.
bahwasanya bergantinya bumi hanya ungkapan mengenai perubahan sifatnya dan sebagai ungkapan untuk menjelaskan bahawa bukit bukau dan gunung ganang menjadi rata. Maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abdullah bin Mas'ud yang akan dinyatakan ketika menjelaskan syarat atau benda-benda hari kiamat nanti. Ibnu Al-Mubarak menyatakan suatu hadis daripada Syahar bin Hausyab. Dia berkata, Ibnu Abbas memberitahu kepadaku, apabila hari kiamat tiba maka seluruh permukaan bumi menjadi rata sehingga luasnya bertambah seperti ini dan seperti ini. Lalu dia Ibnu Abbas membacakan suatu hadis. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, bumi diganti dengan bumi yang lain lalu dihamparkan dan permukaannya diratakan. As-Sa'labi menulis hadis ini dalam kitab tafsirnya dalam keadaan sedemikian. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, maksudnya apa? Hari kebangkitan nanti, waktu kita berada di atas titian sirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan bumi ni rata habis semua. Habis Ustaz? Ada orang nakai tanya, Ustaz, menara KLCC ada lagi ya Ustaz? Tak ada. Habis terus. Habis Ustaz, Kaabah pun ada sekali Ustaz. Kaabah pun tak ada. Habis semua, tak ada apa dah. Jauh pandangan kita memandang ni, rasa macam tak ada apa ni dunia ni tuan-tuan. Tak ada apa, jauh sangat-sangat tuan-tuan. Lapang, Masya Allah. Macam tuan-tuan masuk masjid. Bila tuan-tuan masuk masjid, tengok-tengok lapang, tak ada orang. Tuan-tuan yang mula-mula masuk ke dalam masjid pagi ni, masuk masjid tengok, Masya Allah, lapang, tak ada pun apa-apa. Tuan-tuan rasa macam mana? Seronok tuan-tuan, lapang hati kita. Tetapi nak lapang ataupun tak lapang berdasarkan dengan amalan kita ketika mana kita dibangkitkan kelak nanti. Okay? Sebab itu kita kena membina amalan-amalan kita supaya ianya menjadi satu kebahagiaan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Kemudian perbincangan maksud mengganti alam ayat itu adalah mengubah. Maksudnya apa? Mengubah. Diriwayatkan daripada Ali bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya dia Ali Al-Husain berkata, apabila hari kiamat tiba maka Allah SWT akan meratakan permukaan bumi sehingga tidak ada untuk seorang pun kecuali tempat berpijak bagi kedua kakinya. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Mawardi. Hadis ini sahih sebab nasnya daripada Nabi SAW. Maksudnya apa tuan-tuan, ibu yang dikasihi sekalian? Bumi ni rata. Rata habis. Tak ada pokok, bukit bukau semua tak ada habis. Semua tak ada habis. Kereta apa semua tak ada habis. Waktu sesak tu, dalam keadaan sesak tu, kita duk fikir apa tuan-tuan? Kita duk fikir diri kita ke? Kita duk fikir anak-anak kita ke? Kita duk fikir isteri kita ke? Kita duk fikir siapa? Waktu tu kita tak fikir siapa dah. Kita fikir diri kita sendiri. Mak anak semua tak fikir dah. Mak pun tak fikir ke anak dia, anak pun tak fikir kat mak dia dah. Ayah pun tak fikir ke anak dia, anak pun tak fikir ke ayah dia. Pak pun tak fikir ke tok wan dia, cucu pun tak fikir kepada tok wan dah. Semua membawa amalan masing-masing. Amalan tu gantung macam mana Ustaz? Amalan tu gantung di leher. Amalan tu gantung kat leher. Amalan tu gantung di mana? Di leher. Bawa masing-masing. Seorang demi seorang pakat duk gantung amalan ni. Buku-buku catatan ni pakat duk gantung kat leher. Kalaulah amalan itu diterima daripada tangan kanan, diterima daripada amalan tangan kanan, maka kita adalah orang tanda-tanda kebahagiaan selepas pada itu. Ada yang amalannya diterima dengan tangan kiri, binasalah kita selepas itu dan selepas dalam keadaan rentetan apa peristiwa selepas itu. Ada juga yang diterima amalan dengan buku daripada belakang, lagi bencana alam kepada dia. So kita nak buku tu daripada amalan daripada tangan mana tuan-tuan? Tangan kanan kita sendiri. Biar ambil tu dalam keadaan megah kita. Biar ambil tu dalam keadaan seronok kita yang boleh membahagiakan kita di sana. Yang tu yang paling baik. Orang tanya kita, Ustaz cuba cerita kat kami. Saya semalam saya tazkirah satu masjid. Bila habis tazkirah, selesai dah saya tazkirah apa semua, saya keluar nak pergi ke kereta saya. Ada jemaah tahan saya. Ustaz, yang betul-betulnya amalan apa Ustaz yang paling bagus? Nak bagi lepas neraka ya Ustaz. Tak mau lah. Benda lain tak mau Ustaz. Nak bagi lepas neraka ya Ustaz. Saya kata pak cik pasal apa? Dia Ustaz tadi Ustaz sebut tadi takut Ustaz.
So kami nak tahu amalan apa yang bagi boleh lepas neraka ya. Tak mau neraka ni ustaz, biar kami ni seronok kat sana. Saya bawa pulang satu hadis Nabi SAW. Saya kata apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar yang kamu berikan kepada orang. Yang tu cukup lah. Dia dengar-dengar tu, maksudnya ustaz kena beli buah kurma ajwa, lepas tu potong separuh bagi ke orang ke ustaz? Tak. Dia faham macam tu lah. Maksudnya apa? Sekecil-kecil sedekah walaupun dengan sepotong buah tamar itu yang kita berikan kepada orang, yang itu boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Dia dengar-dengar tu, dia kata apa? Alhamdulillah ustaz, terima kasih ustaz. Saya nak mula sedekah lah ustaz. Saya untuk maklumat ustaz, saya orang yang paling tak suka sedekah. Tuan-tuan, jumpa orang yang macam ni. Ingat aku tak pernah jumpa. Ingat aku tak ada orang macam ni. Rupa-rupanya dia jengoi tuan-tuan. Dia muncul dalam keadaan kita duk pergi ceramah, dia muncul dalam keadaan kita duk cerita tentang kebenaran agama Allah ni, dia muncul dalam kehidupan kita. Ui tuan-tuan, tengok muka bersih tuan-tuan, bersih Pak Cik ni, Pak Haji, Pak Haji, wah Allah. Tapi Pak Haji itu Pak Haji kepiah ketat tuan-tuan. Ketat dia pakai kepiah ni. Dia pakai kepiah ketat. Saya kata Pak Cik, sedekah Pak Cik, sedekah tu boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Betul ke ustaz? Betul. Saya baca hadis Nabi, saya baca satu ayat Quran. Dia dengar tu tuan-tuan, dia diam. Semalam dia hantar mesej kata. Bila kita cerita tu, malam tadi juga dia hantar mesej. Dia kata untuk maklumat ustaz, saya dah sedekah ke tabung masjid hari ni saja ustaz, malam ni saja RM100. Saya bukan nak riak, saya bukan nak menunjuk ke ustaz. Saya nak bagi tahu ke ustaz, saya dah follow agama Allah. Saya kata alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, yang itulah yang dinamakan pintu hidayah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja. Boleh tuan-tuan Allah Maha Penyayang. Dalam bulan Ramadan ni dia bagi kepada hamba-hambanya yang disayangi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jika ada yang membantah, sambung. Jika ada yang membantah yang berkata makna baddala telah diganti. Baddala dalam bahasa Arab adalah mengubah sesuatu, seperti dalam firman Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar, lalu kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat ni orang Thailand, saintis Thailand, dia kaji ayat ni. Saintis Thailand dia kaji ayat ni, bagaimana Allah nak boleh ganti kulit ni dengan kulit yang lain. Dia kaji, dia punya kaji, last kali dia compare dengan apa Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Quran. Dia kata yes, ini jalan yang benar. Al-Quran adalah petunjuk jalan yang benar. Masuk Islam dia dengan kalimat ayat daripada Al-Quran ni, dia kaji dan dia jumpa satu kebenaran di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah sebut fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang yang zalim menggantikan perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka, sebab itu kami timpakan ke atas mereka, yakni orang yang zalim itu, bencana dari langit kerana mereka berbuat fasik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, nak cerita apa ni? Fabaddala ni nak cerita maksud kalimah baddala tu je. Dia buat main dua ayat ni. Beberapa ayat tersebut menjelaskan bahawa maksud mengganti bukan melenyapkan zatnya, tetapi yang dimaksudkan adalah mengubah sifatnya. Maksudnya apa? Allah tukar nanti ketika mana bumi ni semua dah dihanyutkan, Allah akan tukar balik bumi ni dengan gantian yang lain. Sifat dia pun lain, tak sama macam bumi yang kita sedang duduk sekarang ni. Maksudnya macam tu. Lagi ada orang pergi tanya pula, orang yang ahli-ahli pokok ni, ahli-ahli kebun, hang kebun ni, dia akan tanya apa? Ustaz, kalau dah lapang elok macam tu, boleh tanam pokok durian musangking ke Ustaz? Jangan duk pergi tanya. Jangan duk buat perangai pelik tuan-tuan.
Maksudnya hari itu tak ada apa dah melainkan amalan soleh yang bersama dengan kita itu saja. Tapi kena ingat ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi sekalian, ada orang yang ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah, Allah tak pandang langsung amalan soleh dia. Bahkan ada satu golongan yang satu lagi dibangkitkan di hadapan Allah. Dalam prasangkaan dia rasa macam amalan dia banyak, tetapi bila dibangkitkan di hadapan Allah, rupa-rupanya tak ada satu pun amalan soleh dia. Ini yang perlu kita bimbang. Sebab apa Ustaz tidak ada satu langsung amalan soleh yang melekat dengan dia? Sebab dia di dunia dahulu suka mencari aib orang dan suka membawa cerita yang bukan-bukan kepada orang supaya orang tahu tentang kesalahan dan keaiban orang lain. Golongan ni golongan yang muflis ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tak jadi orang yang macam tu insya-Allah. Senyap mai semua. Khusyuk dan tawaduk, masya-Allah. Allahu akbar. Takut ibu ayah sekalian. Cuba tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, di penghujung surah Al-Kahfi, page last tu. Ayat apa Ustaz? Ayat 110. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu Ustaz kepada mereka tu, apa dia? Orang-orang yang rugi ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu pun tak ada amal soleh dia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka segala amal-amal soleh yang mereka kerjakan di dunia dulu, banyak dah amalan soleh, tiba-tiba dibangkitkan tidak ada pun amalan soleh. Walladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Apa dia? Mereka hidup di dunia, mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Satu. Bahkan mereka tak yakin di hari kebangkitan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Dibangkitkan mereka nanti, pahala segala amalan-amalan soleh mereka tak ditimbang sedikit pun amalan soleh mereka. Allah buat donor ya dengan mereka. Amalan soleh ni banyak dok buat ni, tiba-tiba di hadapan Allah, Allah tak pandang, Allah buat tak indah segala amal soleh dia. Apa jadi kepada dia? Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Allah humbankan mereka ini ke dalam neraka jahanam. Agak-agak selamat tak di atas titian sirat? Tak selamat. Jatuh ke tak jatuh? Jatuh. Orang yang macam ni. Balik cuba renung elok surah Al-Kahfi, muka surat belakang tu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Baca yang tu betul-betul sampai habis, sampai bawah tu. 10 ayat yang terakhir tu baca. Supaya apa? Supaya kita beringat. Yang last kali ayat tu Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Sesiapa yang beramal soleh kepada Allah dalam masa yang sama dia tidak pernah mensyirik kepada Allah, maka dia akan dipertemukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diizinkan Allah untuk melihat jasad Allah yang sempurna. Allahu akbar. Lihat ibu-ibu ayah sekalian, jangan syirik pada Allah. Al-Quran jangan kita menidakkannya walaupun satu ayat. Jangan menidakkan. Apa Quran kata? Sami'na wa ata'na. Habis, selesai. Faham dan terus beriman dengan Al-Quran. Jangan dakwa-dakwi, jangan petikai walaupun satu ayat. Jangan petikai. Satu ayat kita menidakkan daripada Al-Quran, jatuh ke lembah kebinasaan kita di sisi Allah SWT. Contohnya apa? Ustaz, kami tak yakinlah dengan hukum potong tangan. Jawab. Ustaz, kami tak yakin dengan hukum potong tangan, Ustaz.
Hukum potong tangan ni tak relevan. Jawab di hadapan Allah. Boleh periksa baliklah iman kita kalau kita duk petikai hukum yang tu. Saya bukan nak cakap apa-apa, nak cakap tentang apa yang Allah suruh saya cakap, supaya kita beringat dan kita reti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian jawapan kami ni siapa ada? Imam Al-Qurtubi. Apa yang anda katakan adalah betul, tetapi firman Allah Subhanahu Wa Taala, asa rabbuna an yubaddilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan menggantikan kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sesungguhnya kita mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, maksudnya sedemikian. Kemudian pada muka surat yang sebelah, Allah SWT sebut wa'adallahu alladhina amanu minkum, sampai habis itu sebut cerita juga tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa? Terhadap orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan dalam kalangan kamu, bahawa dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diredainya, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah yang fasik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah kurniakan kepada kita, berimanlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat. Cuba tuan-tuan tengok, ibu-ibu, ayah sekalian, orang yang bertaubat dia dapat yang ni. Dapat apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan kejahatan mereka, digantikan dengan kebaikan. Allah akan ganti habis. Ini untung orang yang bertaubat. Sebab itu kita setiap hari kena senantiasa bertaubat kepada Allah. Sebab kita bimbang kita mati tak sempat bertaubat kepada Allah. Taubat. Sebelum tidur taubat siap-siap kepada Allah. Wahai Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan aku. Kalau aku ada rasa banyak buat dosa kepadamu, wahai Allah, ampunkan dosa dan kesalahan aku. Dan sekiranya kalau kau nak mengambil nyawa aku, ambillah dalam keadaan aku tidak berdosa lagi kepadamu. Kalau boleh doa macam tu, okey, insya-Allah. Sekurang-kurangnya doa macam tu. Kemudian beberapa ayat ini baik ringan ataupun tasydid maupun berat menggunakan tasydid, maknanya adalah satu, iaitu digantikan. Nak cerita badal tu saja. Maksudnya apa? Ganti. Macam kita lah, orang Melayu kenal dengan badal ni. Badal apa? Badal haji. Kita kata apa? Ustaz, nak upah Ustaz buat badal haji untuk ayah saya, boleh? Boleh. Ayah dah meninggal lama dah Ustaz. Cuma kami tak ada buat haji kat dia. Nak minta Ustaz buat badal haji kat dia. Boleh ke? Boleh. Tapi syarat Ustaz tu mesti pergi haji dulu. Jangan Ustaz tu haji pun tak pergi lagi, duk main haji dam kat kedai tak jadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itulah yang dikatakan oleh pakar bahasa, iaitu Abu Nasr Al-Jauhari dalam As-Sahihah. Engkau menggantikan sesuatu dengan yang lain serta ungkapan ayat Allah SWT menggantikan ketakutan dengan rasa selamat, menggantikan sesuatu yang boleh yang bermakna mengubahnya. Oleh yang demikian, Al-Quran dan perkataan orang Arab menunjukkan bahawa perkataan badal dan abdala maknanya adalah satu, iaitu mengganti. Nabi Muhammad SAW juga mentafsirkannya dengan salah satu daripada dua makna itu, iaitulah tafsir yang paling tinggi yang tidak boleh dihuraikan lagi dengan tafsiran dan perkataan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bumi akan diganti dengan bumi lain yang berwarna putih seperti perak, yang tidak pernah mengalir di atasnya darah secara haram dan tidak pernah dilakukan perbuatan dosa di atasnya. Ibnu Mas'ud berkata, bumi diganti dengan cahaya dan syurga terletak di belakangnya. Dari syurga kelihatan cahaya, kelip-kelip bintang gemintangnya. Abu Al-Jalad Hailan bin Farwah berkata, aku menemui daripada apa yang kubaca daripada beberapa kitab Allah bahawa bumi memancarkan cahaya pada hari kiamat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, bumi diganti dengan perak dan langit diganti dengan emas.
Jabir berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa baradu lillahil wahidil qahar, iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di pada mahsyar berkumpul menghadap ke hadrat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim pada ayat yang ke-48. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, maksudnya kata Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, katanya kata apa? Bumi diganti dengan perak dan langit diganti dengan emas. Masya Allah, cantik dah. Adakah ini yang disebut sebagai hujan emas di negeri sendiri? Tak ada kena-mengena. Maksudnya apa? Nanti keadaannya cukup indah. Cukup indah. Kemudian di bawah tu, dia lalu menjawab, diganti dengan roti yang akan dimakan oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Kemudian dia membaca firman Allah SWT, wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'am wa ma kanu khalidin, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Surah Al-Anbiya. Maksudnya apa, ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian? Tafsiran daripada ayat yang ke-48 itu, pada ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit dan mereka semuanya di pada mahsyar berkumpul berhadapan ke hadrat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dia lalu menjawab, diganti dengan roti yang akan dimakan oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Tuan-tuan, bila sebut roti ni, tuan-tuan jangan duk bayang dengan roti gardenia, tuan. Jangan. Tak ada kena mengena pun. Nak habaq kata makanan. Makanan itu pun banyak tafsiran daripada ulama-ulama yang bukan makanan secara fizikal yang kita tahu di dunia ni, tak. Kita tengok lagi. Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab berkata, bumi diganti dengan roti putih yang akan dimakan oleh orang yang beriman dari bawah telapak kaki mereka. Saya tegaskan bahawa dari segi makna kata Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab terdapat dalam riwayat beberapa hadis sahih, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Burjan di dalam bukunya Al-Irsyad. Beliau berkata, orang beriman pada hari itu akan makan makanan yang terdapat di antara dua telapak kaki mereka dan minum dari perigi Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat dan tabi'in juga menunjukkan perkara tersebut. Yang ni yang betulnya, tuan-tuan. Yang betulnya apa? Akan dapat makan, kemudian akan dapat minum. Minum tu daripada apa, tuan-tuan? Telaga Al-Kautsar. Telaga apa? Telaga Al-Kautsar. Satu titik yang kita minum daripadanya tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Walaupun jauh perjalanan, tetapi tidak akan haus selama-lamanya berkat telaga Al-Kautsar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar itu. Habis. InsyaAllah tajuk selepas ni, bergantinya langit, bagaimana pula keadaannya. InsyaAllah. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sudi mendengar, yang sudi memberi perhatian yang baik. Mudah-mudahan segala pengorbanan dan keringat susah payah hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini sikit sebanyak mendatangkan keampunan Allah dan dijadikan asbab kebahagiaan kita di akhirat kelak bersama dengan para anbiya dan para syuhada dan para salihin di sana, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung dengan doa kita, insya-Allah. Dan kita sama-sama akan doa juga. Ada seorang muslimat kita, Makcik Wan, apa nama dia? Makcik Wan, tak ingat nama Makcik Wan. Makcik Wan ni, laki dia sedang keadaan kritikal di hospital. Laki dia nama Zainal Abidin bin Ibrahim. Kita doakan juga semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesihatan yang baik kepada suaminya dan diberikan keafiatan dan kesihatan yang baik. Juga kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak dapat hadir, saya tahu mungkin ada yang uzur, mungkin ada yang sakit. Sama-sama kita doakan juga kepada mak engku pun sama juga, mak engku pun sakit juga. Mudah-mudahan sihat walafiat. Ataupun nama-nama yang saya tak sebutkan ni, ada yang sakit, ahli-ahli jemaah kita yang selalu mai dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan berkat kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah berikan kesihatan dan keafiatan kepadanya dan dipanjangkan umur di dalamnya, ada keberkatan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami wahai Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami yang sedang menedah tangan ini wahai Allah, hendaknya Engkau memakbulkan permintaan kami wahai Allah, agar diberikan kesihatan kepada kami yang berterusan, diberikan keafiatan kepada kami sekiranya kami sakit wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesihatan dan keafiatan khusus kepada hamba-Mu yang bernama Haji Zainal Abidin bin Ibrahim serta mak engku yang dalam keadaan kesakitan wahai Allah, diberikan kesihatan dan keafiatan dengan segera, serta nama-nama yang tidak disebutkan ini wahai Allah, yang mereka ini sebelum ini hadir solat berjemaah, yang sebelum ini mereka hadir duduk dalam majlis ilmu, berikanlah kesihatan kepada mereka wahai Allah, berikanlah keafiatan dengan segera, berikanlah perlindungan dan keafiatan daripada-Mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami selama ini wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keampunan-Mu kepada kami wahai Allah. Jadikan Ramadan ini wahai Allah Ramadan yang akan memupukkan di dalam hati sanubari kami perasaan bertakwa kepada-Mu wahai Allah, perasaan keimanan kepada-Mu wahai Allah, perasaan kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepada-Mu wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini wahai Allah dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan Allah ampun dan mengasihi kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.